Pastinya padat dan penuh informasi di Berita Kumpulan 9. Saya Arsha Nazira, letakkan perhatian anda dalam Berita Kumpulan 9. Terus ke tajuk utama hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teknologi watan ialah teknologi yang dicipta atau dikendalikan oleh tenaga mahir tempatan yang dapat memberi manfaat terutamanya kepada rakyat di negara kita. Peningkatan keupayaan teknologi watan ini dapat membentuk masyarakat kita yang saintifik dan progresif serta berinovasi tinggi yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Perkembangan teknologi watan ini juga disebabkan beberapa faktor, antaranya untuk membantu sistem ekonomi negara mencapai misi dan visi negara untuk bergelar negara berteknologi tinggi, kepelbagaian inovasi serta mengekalkan kestabilan alam. Dan untuk perinciannya, kita bersama rakan setugas Siti Nur Syamimi. Silakan Syamimi. Salam sejahtera. Teknologi watan kita berkembang maju untuk membantu dalam sistem ekonomi negara. Hal ini kerana setiap negara mempunyai daya saing untuk menjadi negara berteknologi. Dengan hal ini, kita dapat memasarkan teknologi watan kita kepada negara-negara luar sekaligus menaikkan kadar ekonomi negara. Faktor kedua kita adalah untuk mencapai visi dan misi negara untuk bergelar negara berteknologi tinggi daripada hasil teknologi watan kita yang dapat menandingi teknologi-teknologi dari negara luar kerana mutu dan fungsinya. Daripada hal ini juga, kita dapat menarik tumpuan pelancong negara luar secara tidak langsung membantu menaikkan kadar sistem ekonomi negara. Seterusnya, faktor teknologi watan kita terus berkembang adalah dengan kepelbagaian inovasi. Hal ini untuk memaksimalkan produktiviti hasil pertanian dan peternakan supaya bekalan makanan harian cukup untuk setiap masyarakat. Di samping itu, alat teknologi watan kita dicipta atas faktor untuk mengekalkan kestabilan alam hijau kita supaya pencemaran alam berkurangan. Hal ini untuk meminimumkan kesan negatif manusia terhadap alam sekitar. Sekian daripada saya melaporkan bagi TV9. Kita kembali ke konten utama. Baik, terima kasih atas perincian itu Syamimi. Melalui teknologi watan ini juga, sektor pengangkutan seperti LRT dan MRT dikatakan dapat menjaga kelestarian alam semula jadi. Oleh itu, kita bersama Ainul Mardiah untuk penerangan lanjut. Silakan Ainul. Selamat sejahtera dan salam satu UKM. Transit aliran dengan LRT dan transit aliran deras MRT dicipta atas faktor ingin mengurangkan pencemaran alam sekitar. Hal ini terbukti kerana kedua-dua kenderaan tersebut tidak membebaskan gas karbon monoksida ke persekitaran. Di samping itu, kedua-dua kenderaan bertenaga elektrik tersebut dicipta kerana ingin memelihara sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti petroleum dan bahan api fosil. Jika diperhalusi dengan lebih mendalam, perkembangan teknologi negara yang kita dapat lihat pada hari ini berpunca daripada rakyat yang bersikap inovatif. Individu sebegini dikatakan suka mencuba sesuatu yang baharu untuk memudahkan urusan harian. Dipercayai mereka mampu mengaplikasikan apa yang dilihat dan dipelajari, lantas memberikan kesan positif kepada kemajuan negara. Sekian daripada saya Ainul Mardiah, kita kembali ke konten utama. Terima kasih Ainul untuk penerangan lanjut itu tadi. Sejak tahun 1966, Malaysia telah merangka pelbagai agenda dalam usaha untuk mencapai pembangunan mampan secara berterusan dalam pelan pembangunan negara. Terdapat pelbagai sumbangan teknologi watan dalam pelbagai bidang telah wujud di negara kita. Oleh itu, mari kita bersama Darwisha Huda untuk perincian sumbangan teknologi watan dalam bidang pengangkutan awam. Silakan Darwisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Darwisha Huda binti Samsul Kamal. Baiklah, sumbangan seterusnya adalah dalam sistem pengangkutan awam. Sistem pengangkutan awam seperti LRT, MRT dan monorail beroperasi dengan berkapasiti tinggi dan berkelajuan tinggi dapat mengurangkan pencemaran udara. Antara kebaikan penggunaan sistem pengangkutan awam adalah dapat menjimatkan masa, mengurangkan kesesakan lalu lintas dan mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Malahan, pengangkutan awam juga dapat menarik perhatian pelancong dari dalam maupun luar negara. Terima kasih dari saya. Kembali kita ke konten utama P9. Terima kasih atas info yang padat itu Darwisha. Selain bidang pengangkutan awam, bidang pertanian juga memainkan peranan penting sebagai teknologi watan. Dan untuk penerangan lanjut mengenai teknologi watan dalam bidang pertanian, kita bersama Syafira Usna. Silakan Syafira. Salam sejahtera.
Teknologi watan turut memainkan peranan penting dalam bidang pertanian. Sebagai contoh, penggunaan teknologi pembenihan cendawan kukur menggunakan bioreaktor dalam persekitaran yang terkawal. Teknologi terbaru hasil inovasi Universiti Utara Malaysia dengan kerjasama MTDC dan MARDI telah berjaya membuatkan cendawan kukur ini dapat dipasarkan dengan lebih meluas, terkawal, selamat serta berkualiti tinggi. Selain itu, penciptaan inovasi baharu seperti Smart Tani turut menyumbang kepada perkembangan industri pertanian melalui penyediaan alat digital kepada petani di Malaysia. Teknologi digital ini memainkan peranan dalam membolehkan petani tempatan meningkatkan kecekapan produktiviti dan hasil mereka dengan penyelesaian yang canggih. Sekian daripada saya melaporkan bagi TV Fis9. Kita kembali ke konti utama. Terima kasih Syafira atas penerangan tersebut. Penghasilan teknologi dalam bidang makanan juga memberi impak yang tinggi kepada pembangunan di negara kita. Dengan itu, kita bersama Nur Fatihah untuk info mengenai teknologi dalam bidang makanan ini. Silakan Fatihah. Assalamualaikum, saya Fatihah akan menerangkan sumbangan teknologi dalam bidang makanan. Yang pertama ialah foodscaping yang menggabungkan tanaman yang boleh dimakan dan herba dalam satu landscape. Yang kedua ialah teknologi digital yang memudahkan proses pemprosesan makanan dan serta pengagihannya lebih sistematik. Dan yang terakhir ialah test bed yang memudahkan pengeluaran berskala kecil dan juga menghasilkan kulit buah mangga serta produk minuman seperti cherry, quinine dan daun teh. Itu sahaja daripada saya. Kita kembali kepada Arisha. Terima kasih Fatihah atas info yang padat tersebut. Penggunaan teknologi nano hijau dalam menghasilkan produk penjagaan kulit membuktikan teknologi watan juga wujud dalam bidang kosmetik. Seterusnya kita bersama Intan Shazlina untuk penerangan lanjut. Silakan Intan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bidang kosmetik juga tidak ketinggalan dalam menyumbang kepada pembangunan negara dengan penghasilan produk penjagaan kulit berasaskan teknologi nano hijau. Universiti Teknologi Malaysia UTM telah menghasilkan produk penjagaan kulit iaitu Micellar Water Series yang berfungsi membersihkan wajah dan menyegarkan kulit. Produk ini adalah penemuan terbaru dan menjadi produk yang terhangat di pasaran kerana ianya lebih mesra alam berbanding produk yang lain. Teknologi nano ini membantu bahan kimia yang kecil seperti bahan antioksidan dan penuaan untuk meresap ke dalam kulit dengan lebih cepat. Justeru, tidak mustahil produk ini menjadi kegilaan ramai dan semestinya ia dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Sekian sahaja dari saya, Intan Shazlina. Kembali ke konti utama Fis9. Terima kasih Intan atas penerangan tersebut. Tidak ketinggalan juga sumbangan teknologi watan dalam bidang automotif di negara juga menjadi tunjang utama dalam pembangunan negara. Mari kita bersama Anis Ainur untuk penerangan lanjut mengenai teknologi dalam bidang automotif di Malaysia. Silakan Anis. Terima kasih saudari Arisha yang berada di Fis9. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada tanggal 9 Julai 1985 merupakan salah satu titik yang bersejarah buat negara kita di mana ia melancarkan kereta tempatan pertama Malaysia iaitu Proton Saga. Pelajaran yang dihasilkan oleh pengilang kereta Proton ini amatlah signifikan kerana ia menandakan permulaan industri automotif nasional di Malaysia. Jenama kereta pertama tempatan yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia ini merupakan cetusan idea daripada Perdana Menteri Malaysia yang keempat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Cetusan idea kereta nasional ini memainkan peranan penting sebagai pemacu dalam menjana peluang bagi rakyat Malaysia melibatkan diri dalam sektor ekonomi lain. Automotif yang menjadi ibu segala industri ini memberi nafas baru kepada kira-kira 700 pembekal komponen kenderaan sedia ada dalam ekosistem industri automotif negara. Saya Anis Ainur Syalkina melaporkan bagi Kumpulan 9. Terima kasih Anis atas penerangan mengenai teknologi watan dalam bidang automotif ini. Melalui teknologi watan ini, banyak kesan yang diperolehi untuk pembangunan negara. Dan untuk perinciannya, kita bersama Nuhar Mardia. Silakan Nuhar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persoalannya, apakah kesan teknologi watan kepada pembangunan negara? Antara kesan teknologi watan kepada pembangunan negara adalah antaranya kita dapat menarik pelabur asing serta dapat meningkatkan ekonomi negara. Buktinya dalam bidang automotif iaitu Proton Saga, dalam bidang pertanian iaitu cendawan kukur serta foodscaping yang mengurangkan kebergantungan negara terhadap makanan import dari semasa ke semasa.
E-dagang juga dapat memberi ketumpuan penting untuk meningkat dan merangsang daya tahan ekonomi digital negara serta mampu mewujudkan pelbagai peluang perniagaan. Saya Nuha Mardia, Berita Kumpulan 9, saya kembalikan kepada FIS 9. Terima kasih Nuha atas perincian tersebut. Teknologi watan yang dicipta dilihat memenuhi kriteria yang bersesuaian dengan iklim dan persekitaran di Malaysia. Dalam konteks falsafah, epistemologi memainkan peranan penting dalam menentukan kemajuan sains dan teknologi. Ilmu yang diaplikasikan dengan tepat seiring dengan era revolusi perindustrian 4.0 dapat memastikan kecekapan dan kelancaran hidup manusia. Oleh sebab itu, teknologi ini berkait rapat dengan epistemologi. Keunggulan teknologi negara patut dikagumi dan dibanggakan kerana mempunyai pengaruh yang signifikan kepada pembangunan negara. Dalam membantu Malaysia mengukuhkan reputasi di pasaran antarabangsa, semua pihak mesti bekerjasama serta memaksimumkan teknologi tanpa menyalahgunakannya. Dengan itu, berakhirnya Berita Kumpulan 9. Sekian daripada saya, Arisha Nazira. Salam hormat dan Assalamualaikum.